Dia ustaz macam kita juga, pakai kopiah songkok serban macam kita, tapi dia tanamkan satu benda yang meragukan kita. Nabi Muhammad adakah patut minta kurang? Dan Allah tu pun tak tahu mak Nabi Muhammad tu lemah-lemah, tak larat, takkan sampai 50. Pasal apa bagi 50? Ini cerita tak kena lah pada akal kita. Kita pun dengar ceramah dia. Betul. Adakah Nabi nak ubah hak Allah perintah? Betul. Ni dia yang dia nak. Dia lupa yang Allah tu kasih pada Nabi. Nabi minta apa pun Allah bagi. Dia lupa kan? Nabi Muhammad tu kekasih Allah. Kekasih ni minta apa pun Allah bagi. Nabi Muhammad minta pada Allah, ya Allah, ada hamba aku, ada umat aku duduk dalam neraka, ya Allah, kau keluarkanlah dia pada neraka. Yang tu pun Allah keluarkan. Setakat nak kurang 50 pun masalah. Baik, jadi banyaklah yang kita tengok video kemalangan lori pagi tadi. Macam mana orang boleh rakam kemalangan itu dengan gunakan dashcam. Dia rakam, nampak lori tadi masuk, lorong sebelah langgar dengan lori sebelah, maka berlakulah kemalangan yang ialah yang kita tengoklah. Makan dua-dua belah jalan mengakibatkan ribuan orang sesak. Di Batu Gajah sesak, di Ipoh sesak. Semua pakat keluar cari jalan, untuk ke utara tak boleh, nak ke selatan tak boleh. Jadi tuan-tuan, begitulah yang dikatakan ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai saja ajal, tak lewat, tak tangguh, tak cepat, tak dilambatkan walaupun satu saat. Dan hari ini kematian itu dapat dirakam. Dalam surau kita ni ada CCTV. Ada orang yang mati sedang sujud, ada orang yang mati sedang sembahyang, ada orang yang mati sedang baca khutbah. Ada orang yang mati dalam keadaan sedang senam aerobik. Ada yang mati sedang menyanyi. Ada yang mati dalam keadaan sedang main bola, main badminton. Dapat dirakam, tuan. Bayangkan kalau yang dirakam itu yang sedang mati itu kita, bayangkan. Kita hanya menengok Allah, 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 Allah. Kita tengok. Kita yang sebut Allah, 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 ya Allah. Itu kita tengok gambar video. Bayangkan yang dalam video tu kita. Kalau kita yang di luar melihat video tu Allah, 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 aduh. Macam mana yang orang dalam tu? Agak-agak apa pula yang dia menjerit dalam kereta tu, tuan. Agak-agak orang yang kemalangan, orang yang sedang berada dalam kemalangan tu, agak-agak apa perasaan dia, tuan-tuan? Kita tengok tu imam yang jadi imam solat. Bila dia sujud, lama dia sujud, tak bangun, kita orang belakang dia, Tok Bilal belakang, angkat kepala tengok. Kemudian sujud balik. Yang sebelah Tok Bilal pun angkat kepala, sujud balik. Tok Imam tu kita nampak dah lembek dah tak ada dah. Kita kata Allah cantiknya mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati sedang sujud, Allah. Kita sebut macam itu, dia yang mati macam itu. Agak-agak apa rasa orang tu? Kita yang tengok tu pun Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah cantiknya mati. Mati pula tengah menari. Tengah duk buat joget lambak. Tumbang Tok Lebay. Dia orang balik masjid tu, piah atas kepala. Pinak atas pentas joget sekali. Joget-joget di Pak Maun. Sang matahari, sang rembulan. Nari-menari, mati. Kita kata Allah mati tengah menari. Aduh. Bayangkan dia macam mana. Dan satu benda yang kita kena bayangkan, yang mati tu kita. Macam kita pergi ziarah orang mati, kita hantar dia ke kubur, kita tengok jenazahnya di dalam kubur. Cuba bayangkan itu kita. Tok Imam di atas, okey. Kita yang hantar mayat, okey. Duduk berkeliling kubur tu.
Wahai si Polan bin si Polan. Oh, nampak tak? Selepas ini akan datanglah kamu dua malaikat yang akan menanyakan soalan kepada kamu. Janganlah kamu takut kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Kalaulah mayat tu boleh menjawab, agak-agak apa kata dia? Engkau senanglah cakap, engkau di atas. Turunlah bawah kalau bawah ni. Pasal dia, kita tak dengar apa dia cakap. Kita bolehlah cakap macam tu. Maka jawablah kamu dengan fasih dan lancarnya, Allah Tuhanku. Oi, tu imam ngajar entah ni. Masya Allah, cuba bayangkan kita dalam tu. Nak balik tak boleh, nak bangun tak boleh, nak hidup balik tak boleh, tinggal engkau seorang dalam tu. Sebab itu tuan-tuan, tajuk kita pada hari ini ialah andainya Ramadan aku yang terakhir. Soalan dia, sempat ke Ramadan? Siapa sini yakin Ramadan sampai? Seorang pun tak yakin tuan-tuan. Tambah saya ni tuan-tuan, lagi tak yakin. Tiap-tiap hari duduk atas jalan ni. Tiap-tiap hari saya tengok aksiden. Dekat Sungai Buloh tadi aksiden. Jalan Duta aksiden. Nengok motor, driver dah keras tengah jalan tu. Hai ya Allah. Aku ni mati aksiden gamak ni. Dulu 2016 saya kena sakit jantung, serangan jantung tengah ceramah. 2016 masuk hospital, masuk ambulans. Dalam ambulans tu saya kata, malam ni aku tak ada lah kot, mengucap lah. Tak mau ingat lain dah, mengucap walaupun sakit lah, ilaha illallah. Non-stop lah. 10:30 malam tu heboh satu Malaysia. Al-Fatihah. Ustaz Kazim meninggal dunia. Kalau ikutkan Facebook dah mati saya kat Zoom. Yang datang ni zombie ni. Kalau ikut Facebook lah entah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, tajuk ni bagus. Alhamdulillah. Andainya ini Ramadan aku yang terakhir. Tapi kalau kita cepatkan sikit, tak payah tunggu Ramadan. Andainya ini Isyak aku yang terakhir. Macam. Andainya tak lagi solat Isyak aku yang terakhir. Sebab tu ulama-ulama mengatakan bahawa kalau kau nak jadi baik, kau kena bayangkan bahawa ini adalah solat engkau yang terakhir. Last, lepas ni aku mati dah. Tak ada sembahyang. So nak buat macam mana sembahyang kita? Mesti yang terbaik. Ini adalah solat perpisahan aku dengan Tuhan. Solat terakhir aku dengan Allah. Aku nak buat yang terbaik. Soalan dia, berapa ramai yang solat terbaik? Laju, cepat. Rabbi fil rahman At-tahiyatu inna Muhammad majid je panjang entah. Itu macam mana? Itu belum masuk tarawih. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam ahad. Ahad. Punya lajunya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam ahad. Nasib baik ahad. Kalaulah Sabtu, kita pun tak tahu surah apa. Sabtu surah apa pula hujung dia. Ahad tu qul huwallahu, kita tahu lah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan Allah dengan jalan sabar, dengan jalan sembahyang. Wasta'inu, hendaklah kamu minta tolong daripada Allah. Bis-sabri was-salah, dengan jalan sabar, dengan jalan sembahyang. Nombor satu, nak minta pertolongan daripada Allah, kena sabar dulu. Bukan hari ni minta, hari ni dapat. Saya ni ustaz dah 5 tahun penyakit ustaz. Tak ada lega-lega ustaz. Pergi Mekah berdoa. Semayang hajat. Tuhan tak bagi pun tak tahu. Malas makan ubat ustaz, lantak je lah. Mati-mati hidup-hidup pulang. Lantak je lah. Makcik tak sabar. Allah kata minta tolong pada Allah dengan jalan sabar. Baru 5 tahun makcik kencing manis. 5 tahun makcik kencing manis. Tapi makcik boleh makan lagi. Nasi makan, bihun makan, musangking makan, musang pun makan. Astagfirullahalazim. Jangan kata musangking. Baru 5 tahun makcik kencing manis, mata tak nampak. No, orang Palestin 75 tahun.
Orang Palestin kat Som 75 tahun dah. Rumah kena roboh, hospital kena tembak, sekolah kena bakar, anak kena bunuh. Bukan seorang anak dibunuh je. Ramai pula tu. Dihalau pada kampung halaman pula. Demo tak pernah makan nangka macam kita. Musang King lagi demo tak makan. 75 tahun berhadapan, berjiran dengan Yahudi yang zalim. Kita baru 5 tahun. Sabarlah dengan jiran. Baru 5 bulan ya Allah Ustaz tak tahan benar dengan jirannya. Apa jiran kat Som? Sabar. Tahu lah Ustaz, jiran macam ni malam-malam dia bukan tidur. Dia bukan tidur Ustaz. Dia buat apa? Karaoke. Dia ngongang. Kat Som tak join sekali. Bolehlah join. Tak nak lah kat Som. Lagu macam-macam. Tidur pun tak boleh. Berapa bulan? Sejak dia pindah, berapa bulan? 5 bulan. Sabar. Yahudi duduk di Palestin. Dia rampas tanah orang Palestin 75 tahun kat Zom. Orang Palestin elok je. Sabar je. Cuba tengok orang perempuan Palestin. Yahudi tangkap ada, bunuh ada, rogol ada, halau ada. Rumah dibakar, semua disusahkan. Tapi orang perempuan dia tetap tutup aurat. Sabar tak? Sebab tadi ada orang tanya pada saya, apa hikmah dalam kes Palestin? Saya jawab macam tu. Saya kata orang Palestin dalam keadaan susah macam tu pun aurat masih ditutup. Jaga aurat. Yang kita ni tak dibunuh, tak dihalau pun. Berapa ramai yang terdedah dah aurat. Terbuka sana, ternganga sini, tergelek sana, tergolek sini. Bayangkan kalau datang perang. Agak-agaknya mana tuan? Cuba tengok orang Palestin. Masjid dibakar, dibom. Semayang penuh. Subuh penuh. Kita di Malaysia ni sampai kena buat kempen. Datanglah ya, besok ya, subuh macam Jumaat. Pihak masjid akan menyediakan kambing perap. Ya, datang ya. Tolong datang ya. Ada masjid kambing perap, kopi ceno. Semua ada ya, kata dia. Sampai kena buat kempen tuan-tuan. Yang orang Palestin tu, Yahudi duk tunggu depan masjid. Begini tengok orang. Tetap datang semayang tuan-tuan. Tengah semayang, askar masuk tengok kita. Semayang. Kita, kemudian kita nak kata kita ni dah baik. Belum tentu baik tuan-tuan. Belum tentu baik. Sebab tu Allah Ta'ala uji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Maka sabarlah kalau ujian yang menimpa kepada kita hari ini, minta tolong kepada Allah, sabar-sabarlah minta. Bukan hari ini makan ubat, hari ini lega. Bukan hari ini kita sembahyang hajat, hari ini kita dapat, sabar. Nombor 2 kata Allah, nak minta tolong kepada Allah dengan jalan solat, dengan jalan sembahyang. Baik, cuba kita tengok sembahyang. Allah Ta'ala kata minta tolong pada dia ialah sembahyang. Sembahyang, nama dia sembahyang hajat. Sebab tu kita buat sembahyang hajat. Ada orang pula kata tak ada sembahyang hajat ya, sunnah sembahyang hajat tak ada ya. Nabi tak buat sembahyang hajat. Oh, sudah tuan-tuan. Habis tu yang Allah kata tadi, mintalah tolong kamu dengan sabar dan sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyanglah. Semayang minta hujan, semayang hajat, semayang apa-apa satu benda, silakan minta. Ya Allah, tahajud minta pada Allah. Maka jalannya ialah jalan solat. Soalan dia, kenapa hari ini saya buat solat hajat Ustaz? Tak mahu pun Ustaz. Anak saya nak periksa SPM. Saya pun buat solat hajat. Bapak dia pun buat. Bila keputusan keluar, tak ada A Ustaz. Lah. Tak ada A. Kenapa tak ada A? Ada makcik tanya anak makcik, kenapa tak ada A? Dia kata, saya tak jawab soalan. Lah. Kenapa tak jawab soalan? Dah mak pak buat sembahyang hajat, kira lulus tu. Astaghfirullahalazim. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan. Macam mana solat itu nak membantu makcik? Cuba tengok makcik sembahyang. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar, rabbil alamin. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Yang doa tu banyak. Yang doa tu lah, ya Allah, ya Allah.
Kenapa yang semayang tu kita tidak mengadu kepada Allah, berbicara dengan Allah, bercakap dengan Allah, merintih pada Allah, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah. Masalah kita sekarang ni, bila kita semayang, kita tak rasa kita sedang berbicara dengan Tuhan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Cuba buat elok-elok. Allah sedang tengok kita semayang. Allahu Akbar. Baru jadi khusyuk. Bila kita tak merasa Allah duk tengok semayang kita, kita tak pandai merasa. Yang kita nampak ialah ada nasi bungkus di luar. Allah. Nasi tak banyak tadi tu. Yang datang ramai. Salah ni parah ni. Dalam semayang ni parah ni. Kawan sebelah boleh jawab. Tenang. La ilaha illallah. Sebab apa? Sebab dia tak merasa dia nak bercakap dengan Tuhan. Jom saya nak ajak pada tuan-tuan, nak ajak pada diri saya sendiri. Bila kita semayang tu, kita bercakap dengan Tuhan. Mengadu dengan Tuhan. Macam kita mengadu dengan naib qadhi. Tuan, saya ni nak mengadu satu masalah Tuan. Nampak? Begini naib qadhi dengar. Naib qadhi kata macam inilah. Kamu minta lah cerai pada lelaki kamu tu. Habis dah saya minang lah. Astaghfirullahalazim. Patut begini naib qadhi nengoknya baik ada makna apa tuan? Bukan yang ni lah ni. Yang ni okey tuan. Cuba kita tengok bila kita slow talk, bila kita bercakap, diskusi dengan bahasa yang lembut dengan seseorang, manusia tu akan bagi perhatian. Bercakap dengan dia, mengadu dengan dia, bersimpuh dengan dia. Cuba saya bercakap dengan tuan-tuan pengurusi kita. Ni satu surah ni. Dia pun tak faham minta apa. Cuba saya cakap pelan-pelan dengan dia. Dia minta saya, Ustaz, saya daripada pengurusi surau Al-Hijrah, nak minta kepada Ustaz, kita berdengar. Cuba hari ni kita semayang ubah macam itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Seolah-olah bercakap dengan Tuhan. Masalah kita, hak tu pun tak baca. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Habis semayang, isteri tanya, abang tak baca doa iftitah? Benda sunat. Baca dapat pahala, tak baca tak ada apalah. Benda sunat. Kenapa abang tak baca? Ustaz faham tak sunat? Tahu sunat. Bacalah. Baca seolah-olah sedang bercakap dengan Allah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira. Engkaulah Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Sebut faham tak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru kita rasa khusyuk. Ini kerja cepat nak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Hang ni semayang apa? Cuba lepas ni tuan-tuan semayang elok-elok. Masalah kita bila imam baca slow macam itu, menyesal datang. Ni parah ni. Semayang tarawih, imam baca slow. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Kita hak di belakang ni sudah. Alhamdulillah. Habis 2 rakaat, siku kawan sebelah. Belah. Dia pergi surau depan tu pula. Yang sana cepat. Bagi laju 20 rakaat 10 minit entah. Silakan. Tapi tu imam kita, janganlah slow sangat. Itu masalah tu. Dah lah slow diulang-ulang pula. Ini parah ni. Wal 'asr innal insan sudah tuan-tuan. Nak habis ayat tu pun 20 minit mampu tuan-tuan. Yang ni terlalu berbicara ni tuan-tuan. Jadi
kita seolah-olah bercakap dengan Tuhan, seolah-olah mengadu dengan Tuhan, seolah-olah kita ni sedang merintih pada Tuhan, memuji pada Tuhan. Tuhan akan nampak pada masa itu ingatan tentang benda lain tak akan masuk dalam pemikiran dan hati waktu kita solat. Sekarang ni buat saya apa? Malaysia kalah pun masuk, Korea Selatan menang pun masuk. Tambah cerita bab politik pula lagi masuk. Macam-macam langkah sekarang ni. Langkah 1000 lah, langkah seiringan lah. Semua pakat masuk ni. Kenapa waktu semayang masuk semua pemikiran ni? Jawapan dia sebab awak waktu semayang awak tak berbicara dengan Tuhan. Cuba waktu semayang tu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Waktu sujud itulah waktu paling dekat dengan Tuhan. Waktu itulah kita bicara dengan Tuhan. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Kenapa yang kita kena buat macam itu? Mungkin ini adalah solat kita yang terakhir. Malam ni Allah jemput kita. Mungkin subuh besok adalah subuh terakhir. Maka subuh yang terbaik, zuhur yang terbaik, asar yang terbaik, maghrib, isyak yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita buat yang terbaik. Daripada ambil wuduk dah baik dah. Ada orang ambil wuduk macam ni, basuh telinga. Basuh kepala macam itu. Basuh muka. Siap menyimbang lagi. Ambil pipe basuh muka. Datang ke Syekh Kazim tu. Ada. Siap menyimbang lagi. La ilaha illallah. Macam mana kita nak merasakan bahawa lazatnya semayang ni tuan-tuan? Hati kita masih lagi bukan dengan Tuhan. Hati kita dengan kunci kereta. Tengah-tengah semayang duk raba gagau pukit. Dah. Dia duk teringat, aku tak mana kunci kereta tadi. Dia pun gagau pukit baju Melayu dia. Dah. Tu macam mana tuan-tuan? Dia masih bawa lagi dunia dalam hidup dia. Bawa lagi dunia dalam ibadat. Habis. Bila kita bawa dunia dalam ibadat kita, kita takkan rasa lazatnya beribadat. Macam itulah Ramadan datang. Kenapa kita tak rasa lazatnya datang Ramadan? Sebab kita bawa dunia. Kita merasa seronoknya raya, bukan seronoknya puasa. Nampak? Ulang balik. Hari ni dan hari-hari sebelumnya, kita merasakan seronoknya hari raya, bukan seronoknya berpuasa. Nak balik kampung, menantu balik, cucu balik, tukar langsir, tempah kek, tempah kuih, tempah bekas raya, tempah baju Melayu, tempah butang baju Melayu, tempah tudung, tempah telekung Siti Rafi'ah, Siti Salbiah. Ambil cuti beberapa hari. Hari raya ketiga nak buat reunion keluarga. Yang hari pertama puasa dia nampak dah. Kamu rayakan kamu cuti beberapa hari. Raya kedua tanya dah anak, kamu balik rumah mak tau. Raya ketiga dah kata kat suami dia, bang jangan lupa lemang tu tempah siap-siap. Kan lupa pula. Raya puasa ketiga dah tempah lemang, bayangkan. Ni parah ni. Tu macam mana nak rasa lazatnya puasa? Sebab tu bila datang puasa ni, dia ada satu lagu. Nama dia Ramadan tiba, Ramadan tiba. Seronok. Ada orang tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Tak sangka-sangka tiba-tiba datang Ramadan. Bila masa datangnya Ramadan? Tiba datang ni. Maknanya langsung dia tak ada persiapan. Sebab tu masjid surau kita malam ni, walaupun Ramadan adalah sebulan lebih kurang, sebulan 5-6 hari lagi lah, ada Ramadan lagi nak datang ni, tapi buat ada persiapan supaya kita ni merasakan kedatangan Ramadan tu. Anak saya nak menikah 17 hari bulan, 17 hari bulan 2. Semalam dia jumpa saya, ayah 17 hari bulan ayah ada. Ayah tak ada. Ayah ceramah di Negeri Sembilan. Ayah ceramah di Kedah. Lepas tu, pagi ni ayah ceramah di Kuala Lumpur. Tu kenduri, tak dapatlah ayah pergi. Punya sibuk tuan-tuan. Anak menikah pun tak pergi. Wah, tu Ustaz Kazim ni.
Saya kata dekat dia, kamu buatlah. Pergi bincang dengan mama, nak buat apa ke, di mana ke, silakan. Oh, saya tengok dia semangat. Oh, ayah, kat kahwin macam ni boleh ayah? Cantik lah. Sekeping je. Jangan banyak-banyak keping. Selok belakang payah. Orang bukannya simpan dalam frame kat kahwin kamu ni. Buat sekeping sudah. Ayah ni caterer ni okey ayah. Dia ambil ni lauk-lauk ni. Janji sudah. Kalau ikut ayah, gulai kawah sudah. Buh batang pisang. Buh gulai kawah daging. Sudah. Pulanglah. Pulang pula. Ayah ikut semua ya. Sibuk tuan-tuan. Nak menikah. Nak menikah. Seronok, happy, enjoy. Cuba bayangkan Ramadan datang ni macam kita nak nikah dengan Ramadan. Tuan-tuan tak rasa seronok nak nikah? Mesti seronok. Tak rasa seronok dengan datangnya Ramadan? Tak ada buat persiapan apa? Kita nak dia akan dipertemukan dengan Ramadan tak lama lagi. Ada orang yang dipertemukan dengan Ramadan, apa yang dia buat di rumah dia? Dia beli dah sejadah baru khas untuk Ramadan. Dia beli dah telekung baru untuk Ramadan. Dia beli dah baju Melayu, jubah untuk khas. Abang, sepanjang Ramadan terawih, saya dah beli 2 pasang telekung, saya dah beli 2 jubah untuk abang. Kita pergi sembahyang terawih, ini pakaian kita. Abang, basuh yang ni, pakai yang ni, basuh yang ni, pakai yang ni. Kenapa tak pakai jubah biasa? Abang, ni Ramadan, kita lebih lah sikit. Nampak tak? Bila datang Ramadan, apa yang dibuat? Cek isteri, suami tanya. Bukan isteri tanya. Leha, dah habis qada? Berapa ramai suami yang tanya? Dah habis qada? Puasa? Tanya dekat Leha. Opasum, dah habis qada? Opasum tak ada qada-qada Ustaz. Opasum free setiap hari. Sentiasa bersih Ustaz. Kena tanya bang. Abang tak pernah tanya pada isteri abang, kamu dah qada belum? Setengah orang perempuan lagi seminggu nak datang Ramadan baru sibuk nak qada puasa. Itu mula gelepah tangan. Ya Allah, lagi seminggu nak puasa. Ya Allah. Janganlah datang haid. Nak datang apa bendanya? Berapa hari lagi yang kamu belum qada? 8. Nak puasa bila? 6 hari. Confirm tak boleh cukup. Itulah minta pada tu yang tengok anak bulan tu janjaklah sikit kepala otak kamu janjak. Kamu ingat bulan ni pak saudara kamu ke? Boleh harah-harahkan bulan. Yang dulu kau buat apa? Bulan Rejab kau buat apa? Bulan Rabiul Awal, Jamadah kau buat apa? Bila sibuk masa itu tak teringat nak qada, tak ingat ke sempat. Sekarang boleh settle lagi kak. Ni kadang-kadang kita tak kisah pun. Tuan-tuan, jom kita masuk Ramadan ini dengan penuh keilmuan. Penuh keilmuan. Ustaz, apa hukum korek hidung bulan puasa di siang hari? Batal tak puasa? Sampai ke mana korek tu Kak Som? Cek khabar. Kak Som korek hidung sampai ke mana? Sampai ke sini Ustaz. Panjang itu Ustaz. Tu namanya swab test. Ingat tak dulu kita swab test tu? Sampai ke sini tu. Keluar air mata Ustaz. Sebab tu Imam Syafi'i sebut tu. Had untuk kita membatalkan puasa tu. Imam Syafi'i dia sebut. Hari ini ada pula orang kata pendapat Imam Syafi'i tak betul. Astaghfirullahalazim. Kurang tepat. Yang Imam Syafi'i ni tuan-tuan buka dalam kitab fiqh dia. Dia boleh cerita tu had yang membatalkan puasa bila masuk dalam rongga hidung ni sampai ke mana. Dia bincang dah ratusan tahun yang lepas. Hari ni kita jumpa bila orang suap hidung. Saya pasal tu, oi, naik kembang lubang hidung. Pak saya masa tu masuk TV, tiap-tiap kali masuk TV kena dapat PCR tu. Kena cocok ni. Itu syarat nak masuk TV. Dia orang pula panggil saya buat siaran langsung pula, kena tunjuk kata, okey, saya adalah orang yang negatif. Saya tidak ada COVID. Asal nak masuk TV jolok, asal nak masuk jolok. Sampai saya kata kat doktor tu, tak usahlah jolok dalam-dalam doktor. Sikit-sikit sudah. Lagi dalam dia jolok tuan. Aku doktor ni pula. Keluar ayat mata ni. Tuan-tuan tak teringin ke menikmati semula? Nikmatnya swab test. Astagfirullahalazim. Oi, Masya Allah. Gini lah.
Imam Syafi'i dia ada bincang tau. Dia ada bincang. Seorang suami, dia tidur dengan isteri dia. Nah, dia tidur dengan isteri dia. Bila dia tidur dengan isteri dia, dia bersama dengan isteri dia. Air benih suami dia tu, dia buang di luar. Ni cerita dalam fiqh ni, minta maaf ni. Maknanya, tak ada apa-apa lah, dibuang di luar. Isteri tu ambil kain tuala, pergi lap air benih suami dia. Lap pula pergi mandi, lap dengan kain tu, dilap semua tempat sulit dia. Dilap tempat sulit dia, kena air benih suami dia. Suami dia tu pula jadi askar. Tak balik 6 bulan. Balik-balik isteri mengandung 6 bulan. Ni anak siapa ni? Anak abang lah. Kamu biar benar kata dia. Hari tu mana ada kamu aku buat tu, aku di luar tu dia. Mana nak tahu jadi ya. Mesti kamu ada projek dengan siapa-siapa ni. Sabar abang, bertenang abang. Dalam fiqh dia bincang bab itu. Dia nak jadi benih, nak jadi budak, nak mengandung ni bukan dengan satu botol ini pergi. Tu dia. Dia punya stok. Ini kalau tak lekat aku tak tahu dah leha itu dia. Dia bukan satu benda ini, dia setitis saja. Nutfah tu ialah setitis saja. Hanya dengan lap saja pun kalau Allah kata jadi. Fiqh Imam Syafi'i punya detail entah. Jadi jangan kita cakap ada yang kata bahawa pendapat Syafi'i tak betul. Dia bincang lama dah swab test tu batal ataupun tidak. Sekarang berlaku pada kita 2-3 tahun yang lepas. Bila berlaku kita rujuk Alkitab, ni dia jawapan dia. Sebab tu saya kata tadi, persiapan nak masuk Ramadan kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, parah. Hari ni saya takut Ustaz. Saya dengar pun takut Ustaz. Komen Ustaz tentang ni, no komen. Saya tak layak komen. Saya tak tahu. Apa hukum imam tu merokok? Kita pula makmum sebelah dia, belakang dia. Tak sah, kena qada pula. Oi, saya takut nak jawab. Pergi tanya mufti, saya takut ni ustaz ni pandai ni, saya tak tahu. Imam tu merokok, kita pula jadi makmum pada dia. Dia kata haram, tak sah, dan makmum tu kena qada. Allah. Bayangkan tu imam tu jadi imam sejak tahun 80. 44 tahun kita kena qada balik. Semayang apa bang? Qada. Imam isap rokok haram jadah betul. Allahu akbar. Kan parah tu tuan-tuan. Masa bila pula tak sah semayang dia? Yang tak sah kalau tu imam tu merokok waktu tengah semayang. Allahu akbar begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu baru tak sah. La ilaha illallah. Oi, janganlah senang-senang buat hukum jadi dia menyusahkan orang. Tapi saya tanya pada soalan tu saya tak tahu. Ustaz ni pun dia ada hujah, mungkin dia mazhab lain kot. Kita mazhab kita kata sah, jumhur kata sah. Okey, tak payah ulang. Selagi mana bacaan dia betul, pergerakan dia betul, sah sembahyang. Baik, jadi tuan-tuan yang saya, mungkin dia mazhab lain. Jadi tuan-tuan tak payah susah hatilah. Nasib baik tuan-tuan, Nabi Muhammad minta kurang tinggal 5 sembahyang. Kalaulah Nabi Muhammad dalam Isra' Mi'raj tak minta kurang sembahyang 50. Tak kurang 50 waktu diwajibkan. Kena 44 tahun sembahyang tak sah. Imam rokok. Bayangkan tuan-tuan, 50 kali sehari semalam, agak-agak apa nak jadi? Tak terqada kita. Tapi Nabi ni dia ada sifat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Dia budak rahmat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Dia ada sifat kasih sayang. Sebab tu Nabi Muhammad dalam Isra' Mi'raj tu, dia minta turun sampai jadi 5. Kalaulah Nabi tu tak ada rahmat pada kita, baik 50 saya terima, nanti saya sampaikan pada umat saya. Kalaulah Nabi tak ada rahmat, tak tahu. Kak Som, tak sempat menikah kita Kak Som. Kalau sehari 50 kali, lepas-lepas akad nikah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elok masuk bilik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semayang balik. Elok buka baju je, Allah, bila nak beranak tuan-tuan, tak sempat apa tuan-tuan.
Tapi dengan sebab 5 kali tuan-tuan sempat. Qada pun sempat. Qada pun sempat 5 kali. Bayangkan kalau semayang tu 50 kali. Tuan-tuan nak qada apa? Tak terqada dah. Abang semayang berapa ratus kali kita qada. Abang tinggal tu 460 kali. Bapak tuan-tuan. Jadi kita ni janganlah kata, sebab hari ni ada golongan liberal. Golongan liberal kata Nabi Muhammad tu bukan orang yang baik. Sebab Allah dah turun perintah, dia minta kurang pula. Astaghfirullahalazim. Ada yang kata pula Nabi Muhammad tu tak pergi Isra' Mi'raj, itu semua mimpi saja. Mana boleh dah Allah perintah minta kurang, Allah perintah minta kurang, mana boleh minta kurang, mana boleh ubah ciptaan, mana boleh ubah hukum Tuhan. Ni golongan liberal. Dia bawa satu kepahaman menjadikan kita ni tak yakin, tak percaya dengan agama kita. Dia ustaz macam kita juga, pakai kopiah songkok serban macam kita, tapi dia tanamkan satu benda yang meragukan kita. Nabi Muhammad adakah patut minta kurang? Dan Allah tu pun takkan tak tahu mak Nabi Muhammad tu lemah-lemah, tak larat, takkan sampai 50. Pasal apa bagi 50? Ini cerita tak kenal lah pada akal kita. Kita pun dengar ceramah dia. Tengok. Adakah Nabi nak ubah Allah perintah? Tengok. Ini dia yang dia nak. Dia lupa yang Allah tu kasih pada Nabi. Nabi minta apa pun Allah bagi. Dia lupa kan? Nabi Muhammad tu kekasih Allah. Kekasih ni minta apa pun Allah bagi. Nabi Muhammad minta pada Allah, ya Allah, ada hamba aku, ada umat aku duduk dalam neraka, ya Allah, kau keluarkanlah dia pada neraka. Yang tu pun Allah keluarkan. Setakat nak kurang 50 pun masalah. Perintah masuk dalam neraka, hukum masuk neraka tu Allah dah jatuh hukum dengan seadil-adilnya. Maliki yaumiddin. Kamu didapati bersalah, neraka. Seadil-adilnya. Nabi Muhammad jumpa Allah. Ya Allah, minta Allah keluarkan dia daripada neraka, ya Allah. Bukan soalan 50 saja Nabi minta kurang. Hak dalam neraka pun Nabi sayang pada kita. Minta Allah Ta'ala keluarkan. Itu nama dia syafaat. Tapi pahaman liberal ni, dia bawa satu kepahaman, cerita ni tak betul. Tak kena pada logik. Tak kena pada logik cerita ni. Kita boleh terima agama, tapi kena pandai pada logik lah. Tuan-tuan kalau jumpa orang macam ni cakap, kepala otak engkau logik. Engkau ingat sains boleh menjawab segala jawapan kau. Kau ingat logik boleh menjawab segala persoalan agama kau. Kalau kau kata bahawa logik itu, bagaimana kau boleh jadi daripada air? Kalau kau kata bahawa kalau tak kena pada logik saya ustaz, saya berat sikit nak terima ustaz. Habis itu kau jadi daripada apa? Jadi daripada air. Macam mana daripada air ada suara? Daripada air ada muka? Daripada air ada cap jari? Ada rambut? Macam mana air boleh jadi? Engkau bagikan logik akan kau. Nabi Adam daripada tanah. Macam mana daripada tanah boleh bercakap? Apa yang tanah boleh bercakap? Logik kau? Tak ada. Itu adalah perintah Allah. Itu adalah hukum Allah. Allah kata kun fayakun. Takkan sampai pada pemikiran kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Balik kepada tentang puasa nanti. Kita masuk puasa nanti dalam keadaan ada ilmu. Surau kita ni didatangi oleh macam-macam asatizah, ustaz-ustaz dan sebagainya. Okey, jadi kalau boleh buatlah 2-3 hari soal jawab bab puasa. Okey, soal jawab bab puasa. Jadi saya lancarkan. Seronok saya tengok tabung ni Haji, cantik Haji. Tak, maksud saya mana ni duit saya tu nak sedekah. Tak. Saya tinggal kereta ke? Saya selalu tengok tabung ni Ji dekat kedai Tom Yam yang dia letak keropok Ji. Astagfirullahalazim. Saya tinggal kereta ke jatuh ni tuan. Baik, kan saya masukkan. Baik. Jadi saya lancarkan kutipan dana khas untuk kita, khususnya untuk program mengemarahan surau kita. Mana tabung tu dia? Teringat ke keropok tuan-tuan. Dekat kedai Tom Yam kan ada keropok tu sekali dengan sos dia tadi. Baik, nombor 1. Kita masuk Ramadan nanti dalam keadaan ada ilmu. Bagaimana cara dia? Tuan Haji Ismail kita ni orang kuat. Banyak asatizah dia kenal, kita buat majlis ilmu. Jawab apa yang kekeliruan. Ustaz,
Kita orang di Seremban imsak pukul 6. Subuh 6.10. Jadi nak makan tu stop pukul 6 atau stop pukul 6.10. Jawab. Ada yang kata selagi tak azan subuh boleh makan. Buatnya Tok Bilal tertinggal kunci. Patah balik ke rumah pula 6.20 baru dia buka kunci. Baru azan subuh. Yang suami isteri di rumah hari ni lama abang ya. Allah bagi rezeki kita. Makan. Astaghfirullahalazim. Jadi imsak tu kena stop makan ke atau boleh makan lagi? Jawab. Ustaz, saya ni puasa. Bulan Ramadan saya puasa terkeluar Ustaz. Saya jolok balik puasa Ustaz. Batal ke tidak Ustaz? Ustaz, saya ni driver bas. Daripada Seremban pergi Alostar Seremban, driver bas ekspres, driver lori kargo. Boleh tak saya buka puasa? Kalau saya boleh buka puasa, saya tiap-tiap hari tak puasa Ustaz. Apa cerita Ustaz? Jadi ini yang kita kena ada ilmu. Sampailah menjawab persoalan-persoalan tentang benda-benda sunat dan benda-benda khilafiyah yang tak habis-habis datang pada bulan Ramadan. Tak habis-habis. 20 ke 8, 8 ke 20, 20 ke 8. Dia mula start pertikaian. Yang tak pertikai, yang tikam nombor. 20, 8, 8, 20. 20, 88, 88, 20, 88, 02. Dapat kat dia tuan-tuan. Yang kita sembahyang tarawih bergaduh. Tuan-tuan nak buat berapa? Silakan. Nak buat 8, silakan. 10, 12, 14, 16, 20, silakan. Saya di sekolah saya buat 10 rakaat. Nanti pukul 4 pagi saya sambung 10 rakaat lagi. Dan saya tutup dengan witir pada jam 5 pagi. Jadi pukul 10, pukul 9, 9.30 habis. 10 rakaat habis. Balik. Nanti pukul 4 datang balik, kita sambung balik 16 rakaat. Jadikan dia 20. Simple. Dan kami dah buat tuan-tuan 18 tahun. Setiap malam qiyamul lail. Kadang-kadang kami buat 20 siap-siap, nanti pukul 4 datang buat tahajud. 18 tahun dah kami buat tanpa pernah miss walau satu malam. Alhamdulillah. Agak-agak orang-orang tua di sekolah saya tu jumpa tak Lailatul Qadar. InsyaAllah. Tiap-tiap malam sembahyang kan. Pukul 3.30 berkumpul dah baca Quran. Habis sembahyang, more. Makan bubur. Habis makan bubur, balik tidur. Saat lagi 3.30 bangun. Pukul 4 start. Ni yang nak datang untuk tahun Ramadan tahun ini, yang datang pada Singapura satu bas. Satu bas mereka tinggal di sekolah saya selama sebulan. Sewa hotel, setiap hari berulang. Daripada hotel ke sekolah. Hanya semata-mata nak duduk di sekolah saya, nak merasai nikmat setiap malam qiyamul lail. Tuan-tuan, kita dah pencin, kita dah bersara di surau kita ni, zaman kita. Jom kita buat kempen. Setiap malam qiyamul lail di surau. Dan masing-masing bawa makanan, habis bertahajud, habis kita qiyam, kita bersahur. Pukul 5 sahur, pukul 5.45 stop, kemudian sembahyang subuh. Mula-mula saya buat 6 orang je. Sekarang beratus tuan-tuan. Yang duduk di sekolah saya 270. Orang luar datang 60 orang. Orang kampung sekeliling datang dalam 80 orang. Ada 400 orang tuan-tuan. Setiap malam. Dan selepas tu saya bagi makan percuma. Di sana saya bagi sahur percuma. Saya bagi buka puasa percuma. Yang saya tak sediakan makan tengah hari. Ya, sahur dan berbuka saya sediakan. Jom abang-abang yang dah mana pencin, kita di sini ada pop. Kita ada pop Persatuan Orang Pencin. Buat. Habis tarawih pukul 10.30 balik. Tak payah main TikTok, tak payah main lato-lato, tidur. 3.30 kan datang. Bawa isteri, bawa kawan-kawan, ajak tu imam-imam. Allahu Akbar. Seronoknya tuan-tuan, lazatnya.
Okey ustaz, sepanjang ustaz sembahyang tu, apa ustaz nampak benda-benda pelik? Pelik apa? Taklah pelik-pelik kok pokok sujud ke, pokok tumbang, ustaz tak jumpa. Tak. Saya tak pernah jumpa pokok yang sujud. Itu maknanya saya belum cukup baik. Tak pernah kata pokok sujud, tak pernah. Cuma sekali saya jumpa sekitar 4:30 pagi, saya pergi ke tandas. Habis wuduk tu, saya naik ke tangga naik. Makcik-makcik yang sembahyang ni semua berhimpun dekat pintu surau. Dia suruh saya kalih ke belakang saya. Dia kata, ustaz cuba tengok kebun pisang tu. Yang tu betul. Kebun pisang saya, daun pisang tu yang hijau ke dalam, yang hijau muda keluar. Macam ada orang kalihkan dia. Semua memutih. Yang hijau ke dalam, yang hijau muda keluar. Macam orang kalihkan dia. Bukan sebatang pokok, berbatang-batang. Kebun pisang di belakang sekolah saya. Satu makcik cakap, ustaz, ni Lailatul Qadar ke ustaz? Tak tahu kok. Saya punya tahu ada qadar. Tu pokok tu, ya Allah. Pakat duk menangis pula dah. Saya kata, moh kita sambung sembahyang. Bukan suruh menangis, suruh sembahyang je sembahyang. Sembahyang balik. Itu sekali saya jumpa. Memang ajaib. Dan besok saya pergi sekolah pukul 8.30. Elok macam biasa balik daun dia. Kalau itu tanda dia, wallahualam. Yang lain tanda ustaz? Tak tahu, saya tak tahu. Ustaz pernah tak jumpa air beku, air kolah beku? Yang tu sekali pukul 4.30 juga. Bila saya pergi ke pantry, saya buka peti air bahagian atas tu. Allah. Beku kat situ. Sampai sekarang beku lagi. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan, jom. Jangan biarkan peluang yang datang ini berlalu begitu sahaja. Sebab ini mungkin Ramadan kita terakhir. Tengok-tengok hari ini terakhir, sempat kita qiyam. Sempat kita jumpa Lailatul Qadar. Sempat kita merintih pada Allah. Mengadu pada Allah. Ampunkan aku ya Allah. Pada bulan yang dijanjikan keampunan. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah janji tu akan dihapuskan, diampunkan dosa-dosa kita dengan sebab datangnya puasa dan kita berpuasa dengan begitu baik. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Tadi saya cakap, bila kita semayang, macam mana nak bagi rasa lazat? Sedapnya semayang, seronoknya semayang. Saya cakap tadi, bayangkan kita sedang bercakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dengan penuh sopan, dengan penuh santun. Tuan-tuan berapa kali cakap dengan orang besar-besar? Berapa kali bercakap dengan orang besar? Saya rasa saya bercakap dengan orang paling besar dalam Malaysia ni tuan-tuan, 2-3 orang. Ada sekali tu, almarhum Agung, dia panggil saya pergi istana dia. Makan dengan dia. Saya kata, aku nak pakai baju apa lah. Kita orang kampung, ustaz weh. Mana tahu protokol pekerjadah apa tak tahu. Dia ajak makan dengan isteri dia. Saya nak cakap tu, Allah, Datuk umur berapa? Ampun tuanku, Patik umur sekian-sekian. Oh, saya 84. Jemput makan Datuk. Baik-baik tuanku. Nak makan tu pun dia ni nak nyimbang kan nak makan. Nak makan kan nak nyimbang. Bersalah tuan. Ini parah ni tuan. Cuma masa tu belum ada TikTok. Kalau ada TikTok tuan-tuan, ni parah ni tuan. Saya duduk perhati driver saya dengan PA saya tu. Ambil makan, tak tengok orang langsung begini makan. Dia makan bukan tempat VIP punya tuan-tuan, begini makannya. Saya pula bila dia nyemak, ya betul tuan. Ya. Takkan dia nak cakap saya, memanglah nampak benar kampungan tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Jatuh pula dah mic ni. Jadi kalau dengan orang besar kita cakap macam itu. Ada lagi tak orang yang besar? Adalah, tak payah saya cakap tentang yang besar-besar ni. Yang artis, Jackie Chan.
Gambar sebelah saya. Waktu raptai tu, dekat istana tu, saya tengok kursi sebelah saya ni. Chang kong coy, chang kong coy. Waktu raptai, semua kena training. Pakai apa semua ni, okey. Ingat ya, ketika berada dalam Dewan Balai Rong Sri, Tan Sri, Datuk-Datuk tidak dibenarkan bercakap ya. Dan tidak boleh main handphone semua ya. Ini arahan daripada saya ya. Oh, garangnya. Pegawai pengelola ni, serius. Saya pun bangun, nama bangun. Tapi orang sebelah saya tak ada. Hari raptai. Besoknya hari penuh istiadat. Saya pun duduk cokong, diam. Lepas saya berdiam, dah arahan tak boleh cakap. Main handphone tak boleh tegak. Tiba-tiba saya tengok dia datang. Rasa macam kenal je. Duduk sebelah saya. Jackie Chan ni, saya kata. Oh, nama Chang Kong Choi nama dia. Betul? Lah. Bila dia datang, apa jadi pada orang? Oh, Rio lah. Bintang filem. Semua orang minat, tak ada siapa benci Jackie Chan ni. Pakat datang semua, dia duduk sebelah saya. Saya ni dia pun suruh ke tepi tu. Sebab nak ambil gambar saya. Wah, sudah pun salah ni. Pakat duk ambil gambar dengan dia, saya terpinggir macam ni. Astagfirullahalazim, dia pun ni tak ikut protokol. Pegawai Datuk pengelola semalam tu datang. Kan saya cakap tak boleh bergambar, tak boleh apa. Datuk, tolong ya. Garang gila tu ni. Saya pun duduk tegak, lari pakcik-pakcik tu. Padat muka korang. Saya tengok. Lepas tu saya tengok Datuk tu pergi ke belakang kan. Jackie Chan, selfie. Tuan-tuan. Sebab tu keluarlah surat khabar. Saya selfie dengan Jackie Chan. Nampak ni tuan-tuan. Itu saya nyimbang dengan dia. Lepas ni nak ke mana saya tanya dia. Nak ke India, buat syuting filem di India. Oh. Kemudian dia tanya pula, itu apa? Itu apa dia tanya. Saya kata itu hulu balang, dia duk pegang tegak. Itu hulu balang istana diraja. Itu keris. Saya cerita kat dia entah. Saya kata Jackie Chan, you buatlah filem stunt tentang Melayu punya. Buat lawan tu raja keris semua. Dia tengok pula Agong. Dia kata, tu Agong Sultan macam mana? Saya cerita. Dia tengok Sultan tu tuan-tuan berdiri. Walaupun dia dah berusia Agong ni, dia tak bagi. Berapa ratus orang, relax je. Dia tengok, oh hebat. Macam mana boleh sihat berdiri punya lama. Jadi tuan-tuan, kita ni, dengan pelakon kita hormat. Dengan orang besar kita bercakap dengan sopan. Kenapa dengan Allah kita tak bersopan? Baca Quran pun laju, semayang pun laju. Bila nak merasa nikmatnya? Sampai nak buka puasa tu pun rasa lambat. Aduh, lambatnya lagi. Aduh, lambatnya lagi. Aduh, lambatnya lagi. Agak-agak waktu Ramadan, berapa kali tengok jam? Dan berapa kali duk kira, lambat je lagi raya, ya Allah, lambat lagi raya. Maknanya kita tak merasa sedapnya puasa. Ada orang dia tak rasa sedapnya puasa sebab kerja dia tidur. Lepas subuh tidur. Isteri sambung. Oh, sudah tuan-tuan. Dia jaga 2 petang. Lepas dia jaga, dia mandi, dia solat zuhur, dia tidur balik. Dia jaga asar 6:30. Abang oi, orang lain puasa juga. Abang oi. Dia menang tak kata tu 6:45. Aku ni dah asar ke belum? Belum asar. Dia pergi ambil wuduk, dia pergi sembahyang pukul 7 asar. 7:20 maghrib. Masuk buka puasa. Allah, memang nak kiamat dah. Tak terasa langsung puasa sekarang. Memang tak terasa lah kau tidur daripada subuh sampai ke maghrib. Bila kau nak rasa nikmatnya puasa tu tuan-tuan? Jadi 2 benda saya ajak pada tuan-tuan. Pertama, kita buat program soal jawab Ramadan sebelum Ramadan. 2,
sempena dengan Ramadan yang akan datang. Saya tak mau ceritalah bab tarawih ke apa, itu tuan-tuan punya hal lah. Nak buat 8 ke 20 ke selawat ke apa, itu tuan-tuan jangan gaduh sudah. Nak selawat boleh, tak selawat pun tak apa, silakan. Yang saya nak ajak pada tuan-tuan, kalau boleh kita tadabbur. Kita tadabbur Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ni, kita tadabbur. Tadabbur tu macam mana ustaz? Okey, ni Quran. Katalah ni Quran. Baik. Hari ni saya nak mengajar pada tuan-tuan perkataan masjid di dalam Al-Quran. Kalaulah ada manusia yang boleh buat macam ini, kira hebat manusia tu. Di dalam Al-Quran, Allah sebut wasjud, Allah sebut masajid, Allah sebut masjid, Allah sebut sajid, Allah sebut sajadah sebanyak 32 kali. Perkataan masjid disebut sebanyak 32 kali di dalam Al-Quran. 32 kali. Surah yang ke-32 ialah surah As-Sajdah. 32 kali perkataan masjid disebut, perkataan sajadah, surahnya surah nombor 32. Jumlah sajadah, jumlah masjid sama sebutan dia dengan jumlah angka nombor surah As-Sajdah. Siapa yang rajin buat tuan-tuan? Nabi Muhammad rajin buat ke benda tu? Ini mesti yang maha hebat yang buat. Kemudian bila baca surah As-Sajdah, ayat yang memerintahkan supaya kita sujud, wahum la yastakbirun, sujud. Ayat itu adalah pada ayat yang ke-15 dalam surah As-Sajdah. Bermula daripada awal dia sampai wahum la yastakbirun, innama yu'minu bi ayatina allazi, tu daripada innama tu sampai habis ayat dia ada 15 ayat. Sama jumlah dengan nombor 15 pada ayat surah As-Sajdah. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, saya ni, hidup saya ni macam-macam petua. Besok, rombongan yang nak melawat sekolah saya, besok ada 15 buah bas. Tadi 18 buah bas, tak sampai 2. Sian ni tuan-tuan. Kita minta maaf lah pada makcik-makcik tu, tak dapat nak dielak lah, berlaku kemalangan. Besok insya-Allah 15 bas. Kenapa yang setiap minggu ni tuan-tuan lebih kurang 30-40 bas yang melawat sekolah? Yang datang tadi dari Perlis, datang tadi daripada Air Hitam Johor, datang pada Terengganu, Kelantan, satu Malaysia datang tuan-tuan. Tadi daripada Seremban pun ada tadi 2 bas tu datang. Daripada jiran sebelah, dia kata, ustaz, taman kami sebelah je taman yang ustaz nak datang malam ni. Hari ni kami ke tempat ustaz, malam ni ustaz ke tempat kami pula. Eloklah. Sebab mereka nak ambil petua. Hidup saya ni, saya suka ambil petua. Dan petua tu, bila buat menjadi, saya tulis dalam buku dan saya ijazahkan amalan-amalan tu. Baik. Ada satu makcik, anak dia nikah dengan orang putih. Anak dia perempuan, kahwin dengan Mak Saleh. Laki-laki lah Mak Saleh. Beranak pinak dah lah. Dan tak nak balik. Tak nak balik. Dan masalah lagi parah, menantu dia tu tak percaya pada Tuhan. Etis. Dak lah tak balik. Etis pula. Anak pula duk sayang ke laki. Mak kata baliklah, raya ke baliklah, tak nak. Datang jumpa saya, ustaz. Inilah gambar anak perempuan saya. Ustaz tengoklah. Saya pun tengok. Tu ustaz tak nak baca apa-apa ke? Makcik suruh tengok, saya tengoklah. Saya ikut arahan. Saya bodoh nyorang, lurus bendui. Saya buat apa yang disuruh buat. Ada saya naik motor pergi ke Maidin. Depan rumah saya tu Maidin. Jadi saya kalau ke Maidin tu, jalan kaki, nolak balik rumah tu, nolak troli Maidin sampai ke rumah. Nanti Bangla datang cari mana pula troli aku, dia pula tolak aku Maidin pula. Udah lebih banyak troli Maidin tuan-tuan. Jadi saya nak pergi ke Maidin tu, kereta tahan saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rumah Ustaz Kazim mana?
Tu. Mau saya je? Sama. Saya pergi Medan. Saya balik, saya tengok kereta tu tunggu depan rumah saya. Bukan yang saya tanya tadi ke? Ya. Kenapa tak cakap Ustaz Kazim? Abang tanya saya, mana rumah Ustaz Kazim? Saya cakap je lah. Saya bukannya, ni saya lurus benda. Kalau abang tanya, abang Ustaz ke Ustaz? Saya ngaku lah. Tapi abang tanya, mana rumah Ustaz Kazim? Tu rumah dia. Dia tengok muka saya, menyusahkan orang kata dia. Baik, jadi saya kata macam ni Kak. Di dalam Quran, ada satu surah, nama dia surah Toha. Ayat 55. Jadi kalau akak rajin, akak baca surah Toha ayat 55, lepas sembahyang hajat, akak baca sebanyak 55 kali. Akak doa pada Allah, mudah-mudahan tergeraklah pintu anak menantu akak ni balik. Waktu itu akak jangan pedulilah. Malaysia Seri 3 sama akak, kalah 0-1 ke apa, jangan duk pedulilah. Itu tak ada faedah apa langsung. Akak tumpu pada Allah, berbicara kepada Allah, mengadu pada Allah. Baca Fatihah pelan-pelan, hayati Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hayati. Hayati. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jangan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu tak menghayati bang. Kita hari ini apa benda yang berkaitan dengan agama semua nak cepat. Tadi saya dengar bang Maghrib dalam radio. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Radio tu dia cepatkan tu. Kita ni kalau azan tu imam tu mesti ambil nafas. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah, kita boleh tahu 2-3 berhenti. Ni hak dalam radio ni dia kat dia bagi pendek supaya cepat. Sebab tu kita dengar pun kelang kabut dia ni bang. Kenapa soalan agama semua nak cepat? Semua nak ringkas. Sembahyang nak ringkas, puasa nak ringkas, semua nak ringkas. Sedangkan kita nak jumpa dengan Allah, bagilah yang terbaik sikit. Sekarang tuan-tuan cuba tengok, lepas salam, bangun. Tak ada zikir, tak ada. Ringkas, Amis lambat Ustaz. Semua ringkas, senang Ustaz. Nikah pun ringkas, semua ringkas. Kenapa tak buat elok-elok untuk agama? Supaya puas hati? Sebab tu orang kita ni tuan-tuan, mazhab kita, orang kita, kalau buat sesuatu tu, Masya Allah, sedetail-detailnya. Mari zaman sekarang ni, ringkas sungguh. Ringkas sungguh. Allahu Akbar. Dulu, auzubillah minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Tu imam baca dulu. Sekarang tak ada. Allahu Akbar, usolli pun tak ada. Bila tanya kenapa tak Nabi tidak pernah membuat, dia payah. Bacalah Quran. Okey. Baca Quran, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, surah Yasin tu. Dalam agama kita dia ada 2, satu qaddamu, satu athar. Qaddamu tu apa? Apa yang kita buat, apa yang kita persembahkan, apa yang kita dahulukan. Muqaddam, muqaddimah, taqdim, mendahulukan. Maknanya sesuatu benda di sebelum buat tu ada taqdim dia, ada muqaddimah dia, ada qaddamu dia. Sebab tu Imam Syafi'i sebelum sembahyang dia letakkan dulu nawaitu ke, usolli ke pada perkataan niat. Dia sampaikan dulu, dia ambil hak tu qaddamu. Sebab tu bila kita nak puasa ada nawaitunya. Walaupun itu ialah lafaz, yang terpakai ialah niat dalam hati, yang sah niat dalam hati, tapi sunat taqaddam dulu, qaddamu dulu. Dan jangan kita kata bila benda tu semuanya bid'ah belaka. Benda tu ada ulama-ulama kaji supaya menetapkan hati. Macam tuan-tuan malam ni, tuan-tuan nak datang, tuan-tuan buat qaddamu dulu. Malam ni abang nak pergi surau, abang kena awal sikit, malam ni Ustaz Kazim datang. Kita akan bercakap. Kita akan bercakap pada isteri kita. Abang, malam ni saya nak ikut abang tau. Pergi ceramah Ustaz Kazim. Kita cakap. Jarang tuan-tuan tiba-tiba je isteri duduk dalam kereta. Terkejut suami dia.
Orang pakai telekung semua. Ya Allah, aku ingat hantu. Abang ni ada hantu. Bini sendiri pun kata hantu. Tak ada cakap pun nak pergi. Takkan semua benda nak cakap. Nampak tu? Kita akan cakap. Abang, nanti malam ni ceramah saya ikut tau. Kita akan cakap benda-benda baik. Termasuklah pada benda-benda hak tadi. Semayang, puasa dan sebagainya. Baik, jadi tuan-tuan. Baca yang tadi 55 kali. Buat tahajud elok-elok. Dan saya kata tadi, buat tahajud sehabis-habis baik. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Waktu itu kalau ada fahaman lain nak datang, ingatan pada benda lain nak sampai, potong. Jangan layan. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ada pula yang kata, ustaz kita boleh pejam mata tak? Pejam mata tu lah yang jadi macam-macam. Rabbighfirli warhamni. Lah, tidur terus tuan-tuan. Hang buka lah mata tu, tengok tempat sujud. Walaupun buka, tengok tempat sujud. Jangan dia tengok Rabbighfirli warhamni. Pukul 4:30 wajburni. Oh sudah tuan-tuan. Nampak hantu lah pula. Habis semayang tu, duduk elok-elok, baca Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Baca pun 7 kali. Kemudian bacalah surah Toha tadi 55 kali. Dah habis dia, insya-Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati anak menantu aku ya Allah. Baliklah mereka ke Malaysia ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dah. Supalah kita di sini. Ada orang yang berhutang, tak bayar-bayar dah 4 kali puasa dah. 4 kali raya dah, tak bayar lagi hutang. Buat. Tu imam kita, pengurusi kita. Adalah dalam kampung kita ni orang yang tak pernah pijak kaki ke surau. Jangan kata hari raya, hari apa pun tak datang. Memang tak bermasyarakat. Kita tak boleh boykot dia. Kita tak boleh kata apa agak dia. Kita dah ajak, dia tak mau. Kalau gitu buat sembahyang hajat, ya Allah, lembutkanlah hati orang-orang ni supaya datang berjamaah ya Allah. Jadikanlah tempat ini tempat perpaduan ya Allah. Buat. Insya-Allah tuan-tuan, Allah lembutkan hati orang. Jadi itu nama dia tadabbur. Saya suka ambil. Kenapa Allah letakkan nama Al-Baqarah? Kenapa Allah letakkan Al-Ankabut? Surah labah-labah. Balik besok lusa panggil ustaz mai ajar cerita tentang labah-labah. Kenapa labah-labah? Kenapa semut? Kenapa semut? Apa beza semut dengan anai-anai? Buka. Kenapa ada surah nama semut? Kenapa? Kenapa rumah yang ada semut tak ada anai-anai? Kenapa anai-anai ada pada tempat yang tak ada semut? Cari tengok tuan-tuan. Kita hari ni bila rumah ada semut, ambil spray. Mampus. Gigit cucu aku. Bergeletek semut api tu mati. Lepas dia mati tuan-tuan, datang semut putih. Jadi kena belajar. Beza semut hitam dengan semut putih. Masya Allah. Tapi ustaz, semut tu tak tahu dah ustaz. Oi. Makcik habis gula makcik dia masuk tu yang makcik sembuh. Sembuh apa? Dia masuk dalam balang gula makcik sembuh lah dengan resep. Betul? Suami baca kopi, meninggal ustaz. Astagfirullahaladzim. Ya makcik sembuh buat apa? Ya Allah. Lain kali tutup rapat elok-elok. Yang kedua, tulis dekat balang gula tu, semut dilarang masuk. Dia tak masuk lah. Oh, di sekolah. Ya, di sekolah makcik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, semua benda ni ada. Hari ni raya puasa ketiga. Hari ni kita nak belajar pula buah-buah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Buah apa? Buah apa? Hari ni kita akan sebut pula jumlah air dan jumlah darat yang disebut dalam Quran. Hari ni kita nak sebut, belajar pula Nabi Allah sebut berapa kali, Rasul Allah sebut berapa kali. Cari tuan-tuan, bila kita kaji betul-betul Quran, ya Allah, canggihnya Quran, hebatnya Quran. Dia turun dalam bulan Ramadan, kita belajar dalam bulan Ramadan, baru kita tahu, ya Allah, Masya Allah, hebatnya.
Sebab tu Nabi kata orang yang paling bagus ialah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Sebab apa kita tak jadi bagus? Sebab kita tak pernah belajar Quran. Kita hanya belajar tajwid tapi kita tak tahu apa dia ayat tentang ikan dalam laut. Apa dia ayat tentang kapal dalam dalam Quran. Apa dia ayat tentang cerita-cerita berkenaan dengan orang dulu-dulu. Akhirnya apa yang kita dengar kita percaya. Quran sebut kita tak percaya sebab kita tak tahu. Ustaz, boleh tak kita pindah ke planet Marikh? Al-Quran bagi jawapan. Ustaz, saya nak pindah ke bulan. Di sana ada Quran bagi jawapan. Boleh pindah ke tidak? Dinosaur ada tak dalam Quran? Semua jawab. Semua jawab. Tapi bila kita tak ambil Quran, manusia asal pada beruk. Oh ya. Akhirnya kita pun mengaku kita anak cucu beruk. Ecek. Punya tinggi darjat kita, kita rendahkan. Kita kata kita anak cucu beruk. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Tuan-tuan pemarah kat saya. Cuba saya sebut tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu Adam yang dihormati. Mana anak-anak cucu Adam? Bila kita tolak Quran, letak ke tepi, kita ambil sumber daripada dia orang, kita dah merendahkan martabat kita. Sedangkan Allah dah angkat tinggi kedudukan kita. Jadi jangan jadi bodoh dengan sebab meninggalkan Al-Quran. Jadi dua benda ini tuan-tuan. Ambillah yang saya syorkan pada tuan-tuan. Yang pertama, kita perkemahkan ilmu kita untuk menyambut Ramadan. Yang kedua, setiap hari satu tadabbur Al-Quran. Kita boleh pilih pada waktu subuh atau boleh kita pilih setengah jam sebelum berbuka puasa. Kita dengar satu ayat cerita tentang labah-labah dalam Quran. Baru kita tahu kenapa Allah sebut labah-labah dalam Quran. Jadi tuan-tuan, terima kasih atas jemputan. InsyaAllah saya dah berceramah 34 tahun. Ini kali pertama datang ke sini. Saya dah ceramah dulu online dengan tuan-tuan 3 tahun lepas. Ya, 3 tahun lepas. Jadi kalau nak jemput lagi 34 tahun lagi. Kalau tak nak jemput 34 tahun, kita jumpa lagi online lah. InsyaAllah lagi 3 tahun. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.